Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kelas PPMA tanaman. Jadi hari ini kita masuk ya tajuk yang seterusnya, iaitu modul 6 penyediaan kerja ladang juruk teknik tanaman AF0102. Jadi dalam tajuk ini kamu akan dapat objektifnya lah selia kerja ladang menggunakan bahan dan alatan untuk pengawasan dan pemantauan supaya bahan penggalak pertumbuhan dapat diaplikasikan. Ini tajuk kita pada hari ini, iaitu bahan penggalak pembesaran tanaman. Sebab dalam tajuk penyediaan ladang kita ada 7 tajuk besar. Jadi tajuk yang pertama ialah bahan penggalak pembesaran. Jadi apa tujuan kertas ini diadakan adalah untuk menerangkan peringkat tentang peringkat umur pokok yang patut disembur dengan bahan penggalak pertumbuhan tanaman, nisbahnya berapa, kaedah bancuhannya dan kaedah penggunaan bahan penggalak pertumbuhan tanaman serta masa yang sesuai digunakan. Jadi dalam tajuk ini juga kita akan lihat tujuan jadual kerja tanaman. Jadi mesti kamu sebagai penyelia mesti ada jadual kerja tanaman. Apa tujuan jadual kerja? Yang pertama, untuk dapat supaya tugasan tanaman dapat dijalankan dengan sistematik. Yang kedua, cukup besarkan ya. B yang itu hasil tanaman dapat ditingkatkan. Pengawalan pembesaran tanaman ini dapat direkod dan juga penambahbaikan tanaman dapat dilakukan. Okey, seterusnya kita lihat ya. Ini adalah ciri-ciri jadual. Yang pertama mesti ada nama tanaman, tarikh menanam, lokasinya di mana. Yang kedua, mesti ada bilangan, tarikh, pemerhatian, tindakan, catatan, nama penyelia dan tanda tangan. Ini kamu boleh lihat di sinilah. Okey, seterusnya bahan penggalak tanaman. Kita lihat bahan penggalak tanaman. Apa maksud bahan penggalak tanaman ni? Ialah hormon yang ada pada tumbuh-tumbuhan yang membantu dalam proses pembesaran pokok ataupun pembesaran pokok. Dikenali sebagai phytohormones, boleh dihasilkan dalam makmal atau kita hasilkan secara semula jadi, di mana tumbuhan lazimnya berada pada kadar kepekatan rendah sesuai untuk proses pembesaran. Ya. Jadi bila kita kena atau kita sembuh hormon ini, dia akan membantu pembentukan bunga, batang, buah dan akar tumbuhan untuk terus hidup dan membesar dengan baik. Jadi kita lihat tajuk 3.0, peringkat umur pokok disembur bahan penggalak, nisbah bancuhannya berapa, masa menggunakan bahan penggalak dan kaedah menggunakan. Jadi kamu sebagai peneliti kena tahu. Jadi ini contoh tanaman. Kalau cili, tanaman cili terung, kacang panjang. Jadi kita lihat nama bahannya Hero Gibbs 5%, Gibberellic acid Ga3. Sukatan ni 1 hingga 3 ml per 18 liter air ataupun 1 tong racun. Jadi semburan masanya ialah semburan pertama 7 hari selepas pembentukan buah. Bila dia buah saja 7 hari selepas pembentukan buah terus sembuh. Semburan kedua seterusnya ulang setiap 2 minggu. Kaedah kita sembuh pada buah. Kemudian kita lihat tembikai ataupun timun. Sama juga kita guna bahannya Hero Gibbs 5%, Gibberellic acid Ga3, sukatan 1 hingga 2.5 ml untuk 1 tong racun ataupun 18 liter air. Sukatan 2 iaitu 3 ml untuk 1 tong racun ataupun 18 liter air. Cara penggunaan dia, masa dia ialah apabila keluar 2 pucuk daun. Apabila keluar 2 pucuk daun, apabila buah sebesar bola golf. Maksudnya apabila keluar buah yang kali pertama ni kita gunakan apabila keluar daun kita sembuh. Yang kedua apabila buah tu sebesar bola golf kita sembuh lagi. Guna sukatan nombor 2. Jadi cara semburan. Yang ketiga mangga, belimbing, longan, betik jambu, batu dan lain-lain. Jadi sama juga kita gunakan Hero Gibbs 5 ataupun Ga3, sukatan 1 hingga 3 ml
per dengan 18 liter air ataupun 1 tong racun ataupun 1 tong semburan tu, yang besar tu lah. Sembur pertama awal pembentukan bunga. Apabila bunga tersembur. Semburan kedua apabila pembentukan buah. Apabila bunga tu nampak je keluar bunga, tersembur. Kemudian apabila buah tu dah keluar, sudah nampak buah, kita sembur sekali lagi. Kemudian durian dan koko sama juga, kita guna gibberellic acid Ga3. Bahan dia sukatan 1:3, 1 hingga 3 ml per liter, per 18 liter air. Jadi cara dia semburan pertama awal pembentukan bunga, semburan kedua pembentukan buah. Sama juga kita durian koko macam juga mangga dengan jambu batu, buah-buahan. Cara sembur. Padi dan jagung sama juga, kita gunakan bahannya Hero Gibbs 5%, sukatan 1 hingga 3 ml per 18 liter. Caranya yang pertama, semburan pertama awal pembentukan bunga, semburan kedua pada awal pembentukan buah. Ini peringkat umur pokok yang perlu kita sembur dan bahannya. Jadi kita masuk kepada contoh-contoh bahan penggalak pembesaran. Bahan-bahan untuk pembesaran yang pertama dinamakan sebagai auksin. Auksin ni bahan pengawal altur, tumbuhan yang menyebabkan pemanjangan sel asid indoacetic IAA atau auksin semula. Jadi dihasilkan oleh tisu meristem aktif. Auksin sintetik seperti asid naphthalena acetic NAA digunakan sebagai hormon pengakar. Jadi kesan auksin pada tumbuhan yang pertama, pertumbuhan ke arah sumber cahaya. Yang kedua, pertumbuhan batang ke arah cahaya disebabkan oleh pertumbuhan sel yang lebih cergas di bahagian pucuk yang terlindung daripada cahaya. Pertumbuhan akar ke arah graviti. Kemudian pertumbuhan akar ke arah graviti disebabkan oleh pengumpulan auksin di bahagian bawah akar yang lebih dekat dengan tanah akibat aktiviti tindakan graviti. Kemudian kedominan apex disebabkan oleh penghasilan auksin yang lebih oleh mata tunas pada ujung pucuk, dinamakan mata tunas aspek, apex. Jadi dia akan auksin yang dihasilkan itu akan merencatkan pertumbuhan mata tunas sisi yang kita tidak perlukan ataupun dipanggil mata tunas air. Jadi apabila mata tunas apex ini dibuang, kesannya auksin yang dihasilkan oleh mata tunas apex sudah tiada, maka mata tunas sisi akan tumbuh lebih cepat. Jadi itu sebabkan kita buang mata tunas sisi. Jadi pembentukan bunga dipengaruhi oleh auksin dan gibberellin. Auksin merencatkan pertumbuhan bunga, tetapi gibberellin boleh mempengaruhi pembentukan bunga, kejadian dan pembentukan buah tanaman famili Solanaceae seperti tomato dan terung boleh menghasilkan buah tanpa biji jika dirawat dengan auksin. Jadi kalau kita tak nak buah tu tak ada biji ataupun bijinya sikit, kita boleh gunakan auksin. Ataupun kalau contoh kita tak nak buah durian, bijinya kasep, kita boleh juga gunakan auksin. Okey, pembentukan akar adventitious, adventitious. Apabila keratan batang dirawat dengan kepekatan auksin yang tinggi, ia akan merangsang pembagian sel dan seluruh pembentukan akar. Jadi auksin pun penting untuk pembentukan akar. Jadi yang kedua kita lihat hormon yang kedua iaitu gibberellin atau Ga. Asid gibberellin atau gibberellin Ga berperanan menggalakkan pembahagian sel, pemanjangan sel, mengatasi kedominan biji benih dan pencambahan biji. Biji benih yang suka bercambah boleh dilawat dengan menggunakan larutan asid Ga ataupun
gibberellic atau gibberellin. Kemudian hormon yang ketiga ialah sitokinin. Sitokinin terdapat dalam akar, buah muda dan biji benih merangsang pembahagian sel. Kita boleh buat daripada akar pokok, buah muda dan juga biji benih. Dapat merangsang pembahagian sel. Sitokinin banyak digunakan dalam pengulturan tisu untuk menghasilkan bahagian tanaman. Sitokinin berinteraksi dengan mengawal atur pertumbuhan lain untuk menghasilkan pertumbuhan tertentu. Kemudian kita lihat juga hormon seterusnya iaitu gas etilina. Etilina berbentuk dalam keadaan semula jadi, dihasilkan apabila tumbuhan mengalami ketegangan. Kepekatan bahan ini meningkatkan dalam tisu daun tua menyebabkan daun gugur. Etilina juga terdapat dalam daun, batang, akar, bunga dan biji benih. Etilina dihasilkan oleh buah yang masak. Ia digunakan untuk mempercepatkan buah yang matang menjadi masak. Ini kalau contoh kita nak peram pokok atau peram buah untuk cepat masak, kita guna gas etilina. Kemudian perencatan pertumbuhan. Perencat pertumbuhan. Asid absisik ABA adalah sejenis perencat pertumbuhan semula jadi. ABA menyebabkan kedormanan biji benih dan menghalang biji benih daripada bercambah serta keguguran daun, buah dan bunga. Penggunaan bahan ini boleh menyebabkan liang stoma tertutup. Jadi tajuk yang terakhir adalah langkah keselamatan untuk kita menggunakan bahan penggalak tumbuhan ataupun kita panggil hormon, hormon tumbuhan. Jadi yang pertama kita lihat pada pastikan bahan penggalak tumbuhan tanaman tidak luput tarikh. Lihat pada tarikh dahulu. Kemudian menggunakan sukatan yang betul. Dalam label kita lihat pada label. Dan C, mematuhi arahan langkah keselamatan penggunaan label. Okey, sekian saja pembelajaran kita. Kemudian kita akan berbincang jawapan untuk soalan. Kita akan soal jawab.